Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustaz Arif Amin bin Rushihi selaku pensyarah bagi subjek Fiqh As-Sirah, dan rakan-rakan sekalian, insya-Allah pada hari ini saya dan kawan-kawan akan membentangkan berkaitan dengan Perang Tabuk. Okey, saya merupakan presenter yang pertama. Nama saya Lia Atikah binti Syed Ramli, I181026399. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan sejarah Perang Tabuk. Okey, Perang Tabuk ni dia merupakan peristiwa penting dalam sejarah dan penyebaran agama Islam, sebab Perang Tabuk ni juga merupakan peperangan yang terakhir yang dipimpin dan diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berlaku pada tahun 630 Masihi atau 9 Hijrah antara tentera Muslim dengan pasukan Romawi Timur, di mana di dalam peristiwa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin 30,000 tentera Muslim yang mana menjadi pasukan teramai dalam sejarah peperangan pasukan Islam demi melawan 100,000 orang tentera Rom. Perang ni juga sebenarnya banyak memberi pengajaran kepada kaum muslimin tentang pengorbanan, kebersamaan dan juga ujian keimanan kepada umat Islam ketika itu. Sebaik saja Rasulullah ni dia dengar tentang serangan pasukan Rom, Rasulullah segera menyeru kepada semua kabilah agar bersiap sedia menghadapi pasukan musuh itu. Baginda juga meminta golongan kaya untuk menyumbangkan harta yang mereka ada untuk persiapan peperangan tersebut. Jadi ada di kalangan sahabat-sahabat baginda ni, dia gembira sangat bila dengar seruan daripada Rasulullah tu, kerana cintanya kepada agama Allah ni. Antara yang banyak menyumbang dalam persediaan peperangan iaitu Uthman bin Affan. Uthman bin Affan ni dia menyediakan 900 ekor unta, 100 ekor kuda dan 1,000 dinar. Dan Abdul Rahman bin Auf juga mendermakan 200 uqiyah perak, yang mana satu uqiyah ni dia bersamaan sebanyak 40 dirham. Dan selain itu Umar Al-Khattab juga menyumbang setengah hartanya kepada persiapan peperangan ni. Dan yang paling hebat, keimanan dia tu memang hebat, tak ada orang boleh tandingi, iaitu Abu Bakar, yang mana dia memang memberi sepenuhnya harta semata-mata untuk persiapan peperangan ini. Di samping ada golongan yang sangat gembira, sangat teruja dengan peperangan Tabuk ni, ada juga golongan yang sangat takut, yang sangat gusar dengan ajakan Rasulullah. Ada juga yang memberi pelbagai alasan, ada juga yang mencemuh ajakan tu, dan tak kurang ada yang bukan sahaja dia menghalang diri dia untuk pergi berjihad, tapi halang orang lain juga untuk pergi berjihad. Dan ada yang terus cakap dekat Rasulullah dia tak akan pergi peperangan tersebut. Jadi Rasulullah pun dia sangat bimbang lah, sebab ramai penduduk Islam ni ketika itu terpengaruh dengan golongan-golongan ni. Jadi Rasulullah pun mengutuskan Abu Talhah jadi Rasulullah ni sedar dengan kewujudan golongan yang menolak ni. Jadi ramai penduduk Islam pada ketika itu terpengaruh dengan golongan ni. Jadi Rasulullah pun mengambil tindakan tegas, mengutuskan Talhah bin Ubaidillah kepada golongan tersebut. Jadi Talhah ni telah pergi ke rumah seorang Yahudi yang bernama Sulaim, yang mana rumah Sulaim ni dijadikan tempat untuk kaum munafik ni berkumpul. Jadi Talhah pergi ke sana dengan arahan daripada Rasulullah. Talhah telah membakar rumah Sulaim tu. Jadi dengan tindakan itu, provokasi terhadap Rasulullah sedikit berkurang, dan ramailah umat Islam datang berebut-rebut untuk menyumbangkan harta, serta ramai juga yang datang untuk menyertai peperangan tu.
sehingga kan ada golongan yang tak mampu, dan sebab diorang tak ada kenderaan kan, terpaksa ditinggalkan. Maka mereka pulang dengan penuh kesedihan dan tangisan kerana mereka beranggapan mereka tak mampu nak sumbangkan apa-apa, dan mereka digelar sebagai Al-Bakaun, yang mana bermaksud orang-orang yang menangis. Jadi Rasulullah pun dan pasukan meninggalkan kota Madinah itu dan menuju ke Tabuk, yang mana terletak 800 kilometer daripada kota Madinah, yang memakan masa 20 hari perjalanan. Jadi sepanjang perjalanan tu mereka pun ditimpa dengan pelbagai kepayahan lah, termasuklah tak cukup makan, tak cukup minum, dan cuaca pada ketika itu sangat-sangat menguji mereka kerana pada saat itu cuaca sangat-sangat panas terik. Jadi sebaik saja Rasulullah ni sampai ke daerah Tabuk, Rasulullah tak jumpa seorang pun kaum musyrikin ni, sebab pasukan Rom ni dia sebenarnya sangat takut dengan ketibaan pasukan muslimin ni, sebab pasukan muslimin pada kali itu sangat-sangat ramai, mencatat sejarah yang mana paling ramai dalam sejarah. Jadi walaupun pihak musuh ni dia tak muncul, Rasulullah tak terus pulang ke Madinah. Baginda tinggal di Tabuk selama 10 hari, di samping menemui para kabilah di sekitarnya untuk menyebarkan ajaran Islam ni. Jadi Rasulullah dikunjungilah setelah sekian lama duduk di sana. Jadi Rasulullah dikunjungi Yuhanah bin Rubah dari Ailah dan menawarkan perdamaian dengan baginda selain menyerahkan jizyah. Rasulullah pun menulis surat perjanjian dan diberikan kepada Yuhanah, maka peperangan tak terjadi. Okey, setelah 30 hari meninggalkan Madinah, akhirnya tentera Islam kembali ke Madinah tanpa sedikit pun pertumpahan darah. Namun di Madinah pula ada cerita yang sangat-sangat menggempar-gempurkan lah, sangat kegawatan lah. Jadi kita sambung kepada dalil yang terlibat dalam perang Tabuk. Okey, dalil yang pertama ialah yang diambil daripada surah At-Taubah ayat 81, yang makna bermaksud orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut perang itu merasa sangat gembira dengan tinggalnya mereka di belakang Rasulullah, dan mereka tak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, dan mereka berkata, janganlah kamu berangkat pergi perang dengan panas terik ini. Katakanlah api neraka jahanam itu lebih sangat panasnya jika mereka mengetahui. Jadi ayat ini diturunkan secara khas kepada golongan yang mana menolak ajakan Rasulullah, yang mencemuh ajakan Rasulullah tadi. Okey, seterusnya iaitu surah At-Taubah ayat 124. Okey, yang mana bermaksud, dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya dan mereka merasa sangat gembira. At-Taubah ayat 124. Yang mana ayat ni memang diturunkan khas kepada perang Tabuk, sebab perang Tabuk ni merupakan salah satu perang yang sangat menguji mental dan fizikal umat Islam ketika itu. Ketika itu cuacanya yang sangat panas dengan golongan yang mencemuh ajakan Rasulullah itu, sebab dikabarkan 100,000 orang tentera daripada Rom datang untuk menyerang kaum Islam ni. Jadi perlukan satu persediaan yang sangat-sangat teliti, sebab 100,000 orang untuk menentang itu bukan satu perkara yang main-main. Jadi mereka perlu bersiap sedia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Najibah binti Cik Mazura, I1810254. InsyaAllah saya akan teruskan pembentangan dengan tajuk Mukjizat ataupun keajaiban yang berlaku semasa peperangan Tabuk. Antara mukjizatnya ialah Allah mengirimkan awan kerana Nabi berdoa supaya diturunkan hujan. Hal ini terjadi bila mana Nabi dan para sahabat melawat Hijr, yang mana Hijr tu sebuah perkampungan milik kaum Samud. Pada ketika itu, kaum muslimin ni kehabisan air dan mereka pun mengadu kepada Rasulullah SAW.
oleh sebab mereka mengadu kepada Rasulullah SAW, maka kemudiannya Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya menurunkan air hujan, dan oleh sebab itulah maka turunlah hujan kepada mereka sehingga mereka ni tidak lagi kehausan dan tidak lagi perlu membawa bekalan air untuk ke mana-mana. Mukjizat yang kedua pula ialah berita hilangnya unta Rasul. Ketika Rasul berjalan menuju Tabuk, tiba-tiba untanya pun hilang. Dan para sahabat pun segera mencari unta baginda. Dalam sibuk mencari, tiba-tiba berkatalah seorang munafik yang bernama Zaid bin Al-Lusay. Yang mana Zaid bin Al-Lusay ni, ia berangkat ke Tabuk dalam rombongan Umarah bin Harth. Dan Zaid berkata, bukankah Muhammad mengaku sebagai Nabi dan boleh memberitahukan kepada kalian mengenai berita langit, tapi ternyata ia tidak tahu di mana untanya berada. Setelah mendengar ungkapan tersebut, Rasul pun kemudian bersabda, demi Allah, aku tidak tahu apa-apa kecuali yang diajarkan Allah kepadaku. Sungguh Allah telah menunjukkan di mana unta itu berada. Manakala setelah itu, baginda menyuruh para sahabat untuk pergi ke tempat yang Allah tunjukkan di mana unta Nabi berada. Setelah itu, Umarah merasa kesal dengan sikap Zaid bin Al-Lusay dan serta mengusir Zaid dari rombongannya kerana telah bersikap tidak sopan di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat yang terakhir iaitu memancarnya air di mata air Tabuk serta berita mengenai kesuburan tanah Tabuk. Muaz bin Jabal berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kalian insya-Allah akan sampai di mata air Tabuk esok hari dan kalian tidak akan sampai di sana sehingga siang sudah beranjak, yakni waktu duha. Barang siapa di antara kalian yang sampai di sana, maka jangan menyentuh airnya sedikit pun hingga aku tiba. Setelah itu, sesampainya di sana sudah ada 2 orang yang menyentuh air tersebut. Rasul kemudian mencerca kedua orang tadi disebabkan tidak patuh kepada perintah Rasul. Hal ini juga disebabkan kerana mata air itu bagaikan tali sandal yang mencurahkan sedikit air. Setelah itu, Rasul mencuci kedua tangan dan muka beliau lalu mengembalikan air tersebut ke dalam mata air. Tiba-tiba, mata air itu memancarkan air yang sangat banyak sehingga semua boleh mendapatkannya. Maka Rasul berkata kepada Muaz, wahai Muaz, seandainya umurmu panjang, nescaya engkau akan melihat tempat ini dipenuhi dengan kebun-kebun. Maka amatlah benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tabuk yang dulu dikenal tanduh dan kering sekarang menjadi wilayah yang dipenuhi pohon yang berbuah termasuk pohon kurma. Kemudiannya Nabi dan rombongan perang Tabuk kembali ke Madinah setelah sekian lama mereka berada di sana. Sesampainya mereka di Madinah, Rasul menyuruh para sahabat untuk menghancurkan Masjid Dirar, yang mana masjid ini dibangunkan oleh orang-orang yang munafik. Antaranya ialah Abu Amir Ar-Rahib, yang mana beliau ni merupakan seorang tokoh dari Khazraj yang menjadi tunggak utama dibangunnya Masjid Dirar yang dibangun berdekatan dengan Masjid Quba. Yang mana mereka ni datang menghadap kepada Nabi dengan harapan supaya Nabi ni boleh melakukan solat di masjid mereka. Tetapi tujuan sebenar mereka ni adalah untuk memperolehi pengukuhan melalui solat Nabi di dalamnya. Kemudian Allah mengutuskan malaikat Jibril dan mengkhabarkan tentang Masjid Dirar dan niat para pembangunnya, iaitu orang munafik ni, yang mana mereka ni sebenarnya hendak menyebarkan kekufuran dan memecah belah kaum muslimin. Kemudian akhirnya Rasul
menyuruh para sahabat ni untuk menghancurkan masjid tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah binti Muhammad Yusof, I1810263. Saya akan meneruskan pembentangan dengan nama lain bagi Perang Tabuk. Sebagaimana yang kita tahu, Perang Tabuk ni adalah satu perang yang sangat masyhur pada zaman Nabi. Dan nama lain bagi Perang Tabuk ialah Perang Usrah, yang mana maksudnya adalah kesulitan. Kenapa dikatakan kesulitan? Kerana pada perang itu berlaku satu kesulitan harta, pembekalan, kenderaan dan sebagainya. Tetapi ia tidak sedikit pun mematahkan semangat pasukan Islam untuk meneruskan peperangan pada waktu itu. Dan yang kedua adalah Perang Falihah yang bermaksud terungkap. Dan kenapa juga dikatakan terungkap ialah untuk mengungkap tabir kepalsuan kaum munafik di sebalik umat Islam pada ketika itu. Itu saja, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabilah binti Muhammad Saidin, I181102548, akan menerangkan tentang punca berlaku Perang Tabuk. Okey. Terdapat beberapa pandangan ataupun pendapat daripada ulama-ulama Islam, yang antaranya sebahagian daripada sejarawan Muslim mengatakan ada cerita yang sampai kepada Nabi Muhammad SAW dari orang-orang yang membawa minyak daripada Syam ke Madinah, mengatakan bahawa orang Romani tengah menghimpun kekuatan pasukan yang besar dan bergabung pula orang Romawi ni bersama pasukan dari kabilah Lak, Judzam dan selain daripada mereka dari golongan pemeluk agama Kristian Arab. Jadi disimpulkan bahawa persiapan itu dimasukkan dalam rangka untuk menyerang kaum muslimin di Madinah. Cerita itu yang membuatkan Nabi Muhammad SAW bersiap sedia untuk menghadapi peperangan, iaitu peperangan Tabuk. Okey, seterusnya saya masuk kepada pendapat yang kedua, iaitu pandangan daripada Ibnu Katsir, yang mana Ibnu Katsir ni dia berpendapat bahawa perang ini terjadi disebabkan sebagai adalah sebagai satu rangka menunaikan kewajipan jihad, yang mana Allah memerintahkan umat Islam dan Nabi untuk melakukan perang ini sebagai satu kewajipan dan sebagai satu ujian, kerana ujian kepada umat Islam dan Nabi Muhammad. Kerana kita, sebagaimana kita tahu, seperti kawan saya cakap dalam tajuk mukjizat tadi, sebelum berlakunya turunnya mukjizat tersebut, terdapat banyak rintangan dan halangan yang terjadi semasa perang Tabuk terjadi. Sebagai contoh, ada yang lari, ada umat Islam yang tak join, dia punya sahabat-sahabat Nabi tak join, tak mengikuti perang, dan macam-macam lah, dengan banyaklah dia punya halangan-halangan dan rintangan. Jadi Ibnu Katsir berpendapat bahawa rangka peperangan jihad ni memang telah dirangka oleh Allah sejak azali, sejak lama, sejak dulu lagi, sebagai kewajipan untuk umat Islam dan Nabi Muhammad SAW pergi berperang. Kemudian Ibnu Katsir juga berpendapat bahawa Rasulullah memang bertekad memerangi orang Rom ni, orang Romawi ni, kerana mereka yang paling dekat kepada Islam dan juga kaum yang paling utama untuk diajak masuk Islam kerana faktor kedatangan. Okey, kiranya disebabkan orang Romawi ni, orang Rom ni adalah
golongan yang paling dekat dengan Islam, maka mereka merupakan satu faktor utama lah untuk mereka diajak ke dalam Islam. Jadi dengan berperang, maka itulah salah satu cara untuk ajak mereka, maknanya untuk mengembangkan lagi Islam pada zaman itu. Akhir sekali, pandangan daripada sebahagian pendapat yang lain, maknanya pendapat yang lain ada mengatakan bahawa pada 9 Hijrah, pada tahun itu, pada tahun berlakunya Perang Tabuk itu, pada 9 Hijrah, kuasa yang paling besar pada ketika itu adalah Rom. Jadi, dan secara kebetulannya, Islam adalah antara kerajaan, antara kuasa-kuasa yang sedang berkembang pesat, sedang melebarkan kuasa-kuasa Islam itu ke seluruh tanah Arab. Jadi kira seperti macam Rom adalah kuasa yang terbesar, dan kebetulan pula agama Islam pun selari berkembang sama saiz lah, kira sama berkuasa sama luas dengan Rom. Jadi pihak orang-orang Rom ni, orang Romawi ni, dia rasa tergugat, dan dia rasa macam dan dia rasa adalah satu peluang juga bahawa jika mereka dapat menguasai, dapat mengalahkan orang-orang Islam ni, maknanya dapat menumbangkan kerajaan Islam ni, maka mereka akan lebih berkuasa. Yalah, sebab Islam pada ketika itu luas, sedang berkembang luas di seluruh tanah Arab. Jadi jika dia dapat tumpaskan agama Islam, jadi secara kebetulannya negara-negara Arab ni akan berada di bawah tangan Rom, dan dapatlah mereka menyebarkannya. Jadi sebab itulah terjadinya Perang Tabuk, disebabkan orang-orang Rom ni ingin mengembangkan lagi dan membesarkan lagi kuasa-kuasa mereka. Jadi sebab itulah itu sebahagian pendapat ulama lain lah. Maka secara kesimpulannya lah, tak ada semua pendapat, ketiga-ketiga pendapat dan pandangan yang dilontarkan oleh ulama-ulama Islam ni tidaklah salah, tidaklah bercanggah, akan tetapi setiap pandangan tersebut menguatkan antara satu sama lain. Dan lagipun pada ketika itu juga, sebelum berlakunya peperangan Tabuk ni, kaum muslimin kat Madinah ni memang sedang menyiapkan diri menghadapi pelbagai kemungkinan penyerangan daripada rawasan dari Syam. Jadi tidak hairanlah kalau berlakunya peperangan Tabuk ni, dan kebanyakan tentera Islam sudah bersedia kerana penduduk atau tentera rawasan ni daripada Syam ni memang telah membuat perancangan untuk menyerang kaum muslimin. Okey, macam mana boleh kita tahu bahawa memang tentera rawasan ni nak serang kaum muslimin? Ni sebab dia ada bukti itu dikukuhkan oleh kata-kata Umar Al-Khattab, yang mana Umar Al-Khattab telah mengatakan bahawa telah menjadi pembicaraan daripada di antara Umar Al-Khattab dan tentera rawasan ni, dari penduduk rawasan ni, bahawa daripada kerajaan rawasan ni, bahawa rawasan telah memakaikan ladang pada kuda-kudanya sebagai persiapan untuk menyerang. Jadi memang menjadi bukti yang kukuh lah bahawa tentera rawasan ni memang nak serang kaum muslimin. Dan kebetulan pula pada ketika itu, pada 9 Hijrah ni, akan berlakunya Perang Tabuk. Jadi
memang telah dikukuhkanlah bahawa umat Islam pula dah, tentera luasan ni nak serang, dan mereka juga telah menyusun strategi untuk serang kaum muslimin. Dan sebagai lagi pengukuhan bahawa tentera kerajaan luasan ni nak serang kaum muslimin kat Madinah ni adalah mereka ingin membalas dendam kerana mereka kalah atas peperangan yang sebelum ni. Jadi sebab itulah mereka bersiap sedia dan merancang secara telitinya untuk menyerang penduduk Madinah. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rozita binti Rabai, I1810251. Saya akan meneruskan pembentangan pada bahagian sahabat yang tidak sertai perang dan pengajaran. Sahabat yang tidak sertai perang adalah hanya 3 orang sahaja yang tidak menyertai tentera Muslim dalam peperangan tersebut. Mereka adalah Murara' bin Rabi, Hilal bin Umayyah dan Ka'ab bin Malik. Murara' bin Rabi tidak bersama-sama Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya kerana buah-buah tamar di kebunnya telah masak dan terpaksa dikutip. Dia menyangka yang penyertaannya dalam lain-lain peperangan terdahulu daripada ini dapat melepaskan dirinya daripada peperangan yang sedang dihadapi. Di sini dia telah melakukan kesalahan mementingkan hartanya daripada Allah SWT. Apabila dia menyedari kesalahannya, dia mendermakan kebunnya kepada orang. Seterusnya, Hilal pula sibuk mendampingi kaum keluarganya yang pulang ke Madinah selepas meninggalkan kota itu beberapa ketika lamanya. Seperti Murara', dia juga pernah menyertai beberapa peperangan yang terdahulu. Hilal melakukan kesalahan mementingkan kaum keluarganya berbanding Allah SWT. Setelah menyedari kesalahan, dia telah memutuskan perhubungan dengan kaum kerabatnya. Ka'ab pula terlalu bangga dengan harta dan kesenangan hidupnya, iaitu memiliki 2 ekor unta kepunyaannya sendiri. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad telah memerintahkan supaya mereka bertiga dipulaukan. Tidak ada seorang pun yang berani bergaul dan bercakap dengan mereka. Selepas 40 hari pemboikotan berjalan, seorang utusan Nabi Muhammad mendatangi Ka'ab membawa perintah baharu, iaitu Ka'ab diperintahkan untuk berpisah dengan isterinya. Perintah yang sama juga diberikan kepada Murara' dan Hilal. Tetapi isteri Hilal meminta izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjaga Hilal kerana Hilal sudah tua. Nabi Muhammad mengizinkan, tetapi dengan syarat mereka tidak melakukan hubungan jenis. Selepas hari yang ke-50, Nabi Muhammad mengisytiharkan keampunan Allah SWT kepada mereka bertiga selepas solat subuh pagi tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Nur Zarifah binti Ibrahim, I1810276. Saya sambung kepada pembentangan yang seterusnya, iaitu hikmah di sebalik kemenangan Perang Tabuk. Hikmah yang pertama adalah memerdekakan jiwa dari fahaman seperti rasisme, fanatisme dan lain lagi. Hal ini demikian kerana umat Islam yang menyertai peperangan Tabuk tersebut adalah bukan kerana ketasuban mereka terhadap apa-apa fahaman ataupun terhadap pemimpin. Mereka menyertai peperangan tersebut kerana ingin berjihad pada jalan Allah. Dan hikmah yang kedua adalah berlakunya penyatuan Jazirah Arab di bawah kekuasaan Islam. Selepas peperangan Tabuk, Rasulullah memilih untuk tinggal di daerah Tabuk dan tidak terus pulang ke Madinah. Dan yang ketiga adalah Islam tersebar lebih luas kerana tindakan Rasulullah yang memilih untuk tinggal di daerah Tabuk selama 10 hari tersebut adalah untuk menyebarkan dengan lebih meluas agama Islam. Dan yang terakhir adalah kebijaksanaan akal untuk melawan musuh. Sebelum berlakunya peperangan Tabuk, apabila Rasulullah dapat mengetahui bahawa
pasukan Rom akan memerangi umat Islam, Rasulullah telah memberitahu kepada kaum Muslim untuk menyusun strategi bermaksud membuat perancangan awal untuk memerangi pasukan Rom ketika itu. Seterusnya pengajaran daripada peperangan Tabuk ini. Peperangan Tabuk ini merupakan tanda-tanda yang jelas bagaimana peranan iman yang benar terhadap jiwa-jiwa mukmin. Iman tersebut membakar keazaman mereka untuk berperang dan mendorong tangan-tangan mereka untuk menghulurkan harta. Iman juga menimbulkan kemanisan jiwa untuk menempuh cuaca panas, kesulitan dan kepenatan demi jalan Allah SWT serta mengejar keredaannya. Itu sahaja daripada saya. Saya menyerahkan kepada pembentang seterusnya. Dan kesimpulannya adalah, yang pertama, setiap perkara yang hendak dilakukan memerlukan kepada perancangan awal atau penyusunan strategi yang sistematik sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Maka peperangan Tabuk telah berpihak dan kemenangan dimiliki oleh umat Islam. Seterusnya adalah mendidik jiwa dan diri untuk sanggup mengorbankan harta benda demi berjihad pada jalan Allah. Yang ketiga adalah bersama-sama menghadapi kesukaran, terutama sekali dalam tidak kisahlah sama ada berada dalam kumpulan yang kecil ataupun besar. Setiap ahli kumpulan mestilah memainkan peranan dan susah dan senang bersama untuk memperoleh kemenangan. Dan yang keempat adalah bersiap sedia untuk menghadapi apa jua rintangan yang datang, seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Mereka tidak gentar untuk memerangi pasukan Rom, malah mereka sentiasa bersiap sedia untuk mengikut Rasulullah berperang. Dan yang terakhir adalah tidak semua pertempuran akan menumpahkan darah, sebagaimana yang berlaku pada peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk ini sama sekali tidak menumpahkan darah kerana pasukan Rom sendiri tidak datang menentang umat Islam kerana mereka tahu akan kehebatan yang dimiliki oleh umat Islam. Sekian daripada kami. Assalamualaikum.